وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ويا حليم خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. النقود الورقية وأنواعها هي قطع من ورق خاص تزين بنقوش خاصة، وتحمل عدادا صحيحة يقابلها في العادة رصيد معدني بنسبة خاصة يحددها القانون، وتصدر إما من الحكومة أو من هيئة تبيح لها الحكومة إصدارها ليتداولها الناس عملة. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung sikit lagi berkenaan dengan fiqhuz zakah, yang mana pada pengajian sebelum ini tuan kita ini cuba untuk membawa pada kita cara-cara memahami, cara-cara mengira zakat wang kertas, wang ringgit yang digunakan secara meluas pada hari ini, yang tak pernah diguna sebelum daripada ini, yakni pada zaman Rasulullah SAW khususnya. Padahal zakat difardukan ketika baginda SAW. Maka dalam mewajibkan zakat bagi harta itu, salah satu jenis harta yang diperintahkan untuk kena zakat ialah yang berbentuk wang ringgit, yang berbentuk mata wang, yang kebetulannya zaman Nabi hari itu mata wang ialah emas dan perak. Di zaman hari ini mata wang bukan lagi emas dan perak, wang kertas. Maka oleh kerana dia mempunyai ilah yang sama, iaitu emas dan perak dengan wang kertas menjadi alat pertukaran, menjadi mata wang. Maka bila mata wang itu difardukan zakat zaman Nabi, maka mata wang juga perlu dizakati di zaman ini. Cuma jenisnya berbeza. Zaman Nabi itu emas perak, zaman hari ini kertas. Baki lagi bagaimana nak kira kertas, emas dan perak. Ada kiranya 200 dirham bagi wang perak dan 20 dinar bagi wang emas. Ataupun dengan berat iaitu 595 gram bagi perak dan 85 gram bagi emas. Maka caranya tak payah mana, iaitu sebanyak mana orang yang ada wang ringgit boleh beli 85 gram emas, maka itulah nisab bagi wang ringgit. Setelah kita diriwayat bahawasanya cara kira nisab wang ringgit ini ialah dengan timbal balik dengan wang emas, bukan dengan perak, kerana perak tidak stabil. Betul juga diriwayat pada pengajian yang lalu, jika sekiranya emas juga tidak stabil, maka boleh kira dengan cara yang lain, iaitu dengan cara memperkirakan wang ringgit hari ini dengan nilai separuh daripada nisab kambing dan separuh daripada nisab unta. Maksudnya sahabat dia ada wang kertas yang boleh beli 20 ekor kambing, maka itulah nisab. Sahabat dia yang ada wang kertas yang boleh beli 2,5 ekor unta, maka itulah nisab pun boleh juga. Kemudian hari ini dia akan royak pada kita berkenaan dengan an-nuqudul waraqiyah,
mata wang kertas dan jenis-jenisnya. Hiya qita'un min waraqin khas. Wang kertas ini dari segi definisi awalnya dia merupakan potongan kertas-kertas yang khusus. Ada saiz macam-macam, besar kecil. Tuzayyanu bi nuqushin khassah, yang dihiasi kertas itu dengan cetakan-cetakan yang khas, yang tak sama dengan kertas lain. Wa tahmilu adadan sahihatan, dan dia membawa nilai berdasarkan bilangan yang sah yang tertulis padanya. Kertas besar-besar begini. Kalau kertas A4 gitu pitih, hok kita. Kertas padan-padan dengan orang nak bawa bola kocek. Kemudian dicetak oleh kerajaan, gambar agung ke, gambar Piramli ke, ikut kerajaan nak buat gambar siapa dia pun. Jadi kerajaan. Kalau kat kita ni gambar agung yang mula-mula. Jadi cetak RM10, RM5, RM14, RM12. Apa ni, dia nak cetak lah. Ada dengan kita, dan bukan serma, nombor ada. Kita tak akan jumpa. Kalau duit kita kak, PT hak rega RM3. PT hak rega RM6. Kita pandai-pandai capur lah. Adanya yang ni simbol RM1. Dulu ada RM2, ni tak ada dah. Atas kerajaan. Tak suka-suka dia. RM5. Dulu ada harga RM1,000, ni tak ada dah RM1,000. Dulu harga RM500, tak ada dah harga RM500. Asal kerajaan nak buat, cetak dia. Kalau Indonesia, beratus-ratus ribu sekeping. Kalau kita pergi di Mesir pula, ada wang kertas dia, rubuk genih, 15 sen. Duit kertas hampir 15 sen. Ini atas kerajaan. Yuqabiluha fil adati rasidun ma'daniyun binisbatin khassatin yuhaddiduha al-qanun. Dan biasanya wang kertas yang dicetak ini oleh kerajaan ini diseimbangkan pada adanya dengan simpanan logam, yakni emas, dengan nisbah yang khusus yang ditetap oleh undang-undang. Maknanya sebanyak mana duit yang terbit ini ada emas simpanan, rizab, yang menentukan nilai wang kertas ini. Dengan arti yang lain, wang kertas ini menjadi pengganti pada emas dan perak. Cuma emas dan perak dah tak terbit luar, dah duduk dalam bank, simpan. Berapa nilai bank yang emas yang ada, sebanyak tu nilai duit kertas ni keluar. Wa tasduru imma min al-hukumati, dan PT emas ni tidak boleh suka-suka rawat terbit, kalau tidak sedap kita. Lepas nak pakai 100, kita buat tulis 100. Kerajaan buat keluar wang kertas ni. Aw min hayatin, atau daripada mana-mana badan, agensi, tabihu lahal hukumah, yang diizinkan oleh kerajaan isdaraha, untuk mengeluarkannya. Seperti CJ premium, seperti CJ saham. Ini juga bernilai wang. Kalau kita pergi bank tukar, boleh pitih. Dan seperti juga cek dan seumpamanya yang dibenarkan dikeluarkan oleh kerajaan. Liyatadawalahan nasu umlatan, dan duit ini yang dikeluarkan oleh kerajaan yang macam ini pesengnya, supaya manusia boleh menggunakannya sebagai mata wang untuk beli, untuk bayar hutang, untuk bayar sewa, untuk belanja saing, untuk semacam-macam. Wa qad intashara hadha an-naw' min an-nuqud hatta amma isti'maluhu jami' ad-duwal al-hadithah. Dan duit yang macam ini telah berkembang dengan meluas sehingga meliputi seluruh negara-negara moden. Boleh jadi tak ada negara yang tak pakai duit kertas. Semua pakai duit kertas belaka, contohnya dengan nilai masing-masing dan nama mata wang masing-masing. Wa innama da'aha ila dhalik ittisa'u nitaqil muamalat ad-dakhiliyyah wal kharijiyah. Di antara perkara yang mendorong berkembang meluasnya wang kertas ini antara lainnya kerana bertambah meluasnya skop bidang muamalah luaran dan dalaman hari ini. Maknanya hari ini teori yang digunakan oleh ekonomi, supply dan demand berkembang pesat. Barang-barang dalam negara kita buat keluar, bukan kita je nak pakai, orang luar pun nak juga. Kalau nak pakai emas dan perak, air rohok cari ni. Kalau nak pakai sistem barter, kau lagi rohok. Berlaku import, berlaku ekspor, dan bermuamalah dalam berbagai-bagai bentuk. Maka oleh kerana itu perlu ada satu bentuk instrumen yang benar-benar memudahkan. Maka oleh kerana itulah
berlaku persetujuan di kalangan negara-negara moden yang ada hari ini menggunakan wang kertas. Hatta saya sebut dah hari itu, jangankan berlaku persetujuan untuk menggunakan wang kertas, bahkan berlaku persetujuan untuk menggunakan mata wang Amerika yang lebih lagi sempit berbanding dengan penggunaan mata wang semata-mata. Bukan sekadar mata wang kertas, bahkan menggunakan mata wang jenis yang mereka boleh setuju, US. Nak beli US. Kerana benda ini dirasakan memudahkan. Dan juga kerana dia juga dimanipulasi oleh kuasa besar dunia. Wa adamu kifayati an-nuqud al-ma'daniyati wahdaha li talbiyati ma tatlubuhu al-harakatu al-iqtisadiyah. Lebih-lebih lagi, tidak cukupnya mata wang yang berbentuk logam untuk menyahut keperluan yang dikehendaki oleh pergerakan ekonomi pada hari ini. Maknanya kalau nak guna wang emas juga, nak guna dinar dirham juga, tak cukup. Kena nak beli macam-macam, nak buat macam-macam. Maka kertas senang. Kertas ni senang, modal pun tak besar. Wa tu'tabaru an-nuqudul waraqiyah kan-nuqudil ma'daniyah fi anna kulla minhuma wasitatun lit-tabaduli. Wang kertas walaupun dia kertas, semata-mata kertas, dia juga dikira seperti wang logam. Kerana kedua-duanya dari satu sudut yang lain dikira sebagai wasilah, orang tengah untuk buat pertukaran. Dulu beri emas boleh barang, sekarang beri kertas beri barang. Tapi kertas tu kena duit. Kalau beri kertas A4, kertas mana lakak, tak ada orang nak beri barang kita. Beri kertas yang namanya duit. Beri dengan nilai yang dipersetujui, boleh barang, boleh gula, boleh Milo, boleh sewa rumah, boleh bayar bil api, boleh bayar bil air. Yang hari itunya benda yang sama juga dibuat, tapi dengan menggunakan wang-wang logam, emas, perak dan seumpamanya. Wa ma'a anna al-waraqiyata laysat illa ta'ahudan bid-daf'i. Ini riwayat sejarah. Sejarah lagu mana boleh jadi kertas, tidak benda lain. Dia kata asas-asasnya ialah kertas ini merupakan perjanjian untuk bayar. Satu orang nak beli satu barang, tapi dia tak ada emas tangan dia, tak ada perak tangan dia. Dia buat keluar kertas keping. Keluar kertas keping, tulis di kertas. Kertas tu tentulah kertas yang diterima oleh orang yang nak beli barang. Nak panggil cek ke, nak panggil apa ke, satu perjanjian untuk bayar. Cuma benda ini awak kena pergi ambil di bank. Dahulunya bank ada mengeluarkan, khususnya bank-bank di negara barat, mengeluarkan kertas-kertas yang dipanggil IOU, yang dipegang oleh orang-orang yang ada deposit di bank. Ada deposit emas, ada deposit perak, ada deposit benda-benda yang bank kira bernilai di bank. Ya, kemudiannya orang ini bila tahu dia nak pergi beli, nak pergi apa tu, kalau dia nak bawa emas dia, nak bawa perak dia, bawa kertas dia. Kemudian bila dia pergi beli, dia pergi shopping ke apa ke, yang asal-asal ketika itu, masa tu orang guna wang logam lagi. Dan ada orang-orang yang kaya guna kertas je. Dan ini lebih selamat daripada dia kena ropok, kena curi, bawa kertas. Kemudian dia tandalah cara-caranya, macam cek hari ni, dipanggil sebagai ta'ahudan bid-daf'i, perjanjian untuk bayar. Najiduha tustakhdamu kan nuqudil ma'daniyati fi wafa'id duyun, yang pada peringkat awalnya kita lihat dia digunakan betul-betul seperti wang-wang logam ketika mana untuk menunaikan membayar hutang, wal husuli ala ma yahtaju ilaihi al-insanu min amti'atin wa sila'in wa khidmat, dan juga untuk menghasilkan apa sahaja yang dihajati oleh manusia daripada mendapatkan perkakasan dan barang-barang serta services. Maknanya ini peringkat awal. Ini perlu dah kita nak gambar apa payah kerana kita dah dang dengan benda ini. Biar orang zaman hari itu, bila nak masuk pada zaman orang pagi dah moden sikit hari ini, emas dan perak disimpan di bank, kemudian keluar kertas. Pada orang yang kita beli barang, hani. Orang ni supaya nak pakai piti emas saja, tak semua orang ada piti emas. Ada orang ada piti emas di bank, maka tak apa dia terima. Cuma dia kena pergi cashkan benda ni di bank. Jadi bawa kertas ni pergi ke bank, dan kertas ni kertas sungguh lah. Kalau bank iktiraf sungguh, bank pun beri emas dan perak. Ini emas.
Ini Perak. Dapat emas Perak juga. Ini pada peringkat awal. Bagaimana kertas ni digunakan. Dan satu orang cerita ke saya betul-betul Allah Alam. Ada seorang raja Arab. Satu hari saing dia, kawan dia. Kawan dia ni orang susah, tapi dia ni raja. Saya tak mau sebut nama raja apa kerana saya tak tahu cerita ni sahih atau tak sahih. Tapi masa dia cerita dia royak lah raja mana. Kemudian dia pergi jumpa, dan raja ni raja moden, bukan raja zaman dulu, zaman Muzaffar Shah, zaman raja moden. Dan bukan Malaysia, bukan raja Malaysia, raja negara Arab. Kawan jumpa dengan dia, kawan jumpa terjepok tengah jalan. Dia ni raja dan ni kawan dia, kawan masa kecil hari tu. Dia ajak mari istana dia begini. Dia kata aku pitih pun. Dia pun siap kertas surat khabar. Hak bagian kosong. Siap kertas surat khabar, dia pun tulis atas surat khabar tu, wi kau orang ni 5 juta. Kertas surat khabar dah lah siap 5 juta. Dia pun cok dengan cok mohon dia di kertas tu. Dia cok. Dia kata mau ambil ni mugi bank. Disebutlah nama bank tu. Jadi benda ni menurut cerita dia dah dia biasa buat dah. Raja nak tunjuk gong dia, dia capar kertas ikut dang dia je. Kawan ni teragak-agak kata, ya ke? Tapi dah dia ni raja sungguh, bukan raja berlakon. Dia pergi bank. Tuan-tuan bayang nak tunjuk kertas hak siap itu di bank. Kata ni. Akhirnya dia pun minta jumpa dengan manager lah, bos. Tak kedainya manager ni memang rajin dah terima kertas ni. Memang raja gila dia, memang raja buat kerja begitu. Dia kata, Allah. Sejak kena jumpa dengan bos atas lagi. Bos atas lagi ni biasa bila terima kertas ni, dia akan hello. Orang istana lah kata betul ke ada keluar kertas ni. Kedai Allahnya hari tu hello-hellonya tak boleh, tak akad telefon. Dia pun dakwi ke orang ni. Dakwi. Bila dakwi, orang ni kata bagi kertas tu semula. Dia pun ambil balik kertas tu. Kemudian dia pergi jumpa saing dia, kawan dia. Nak jumpa payah juga. Akhirnya jumpa wi kertas tu. Dia kata dakwi. Yang menyebabkan raja tu ambil alih bank tu. Tak mau beri ni, dia rasa malu, rendah. Dia nak tunjuk gong dia kaya, siap kertas. Tiba-tiba tak alih British. Dia pun ambil alih bank tu. Bank tu jadi dimilik negara kan. Jadi milik negara bank tu. Ambil kapas terus bank tu. Betul tak betul Allah Alam. Tapi mengujung ceritanya memang ada satu buah bank dalam negara Arab yang dia ambil alih oleh raja dia. Memang ada sebuah bank. Tuan-tuan boleh cari sendiri bank mana dan akan tahulah raja mana. Betul tak betul cerita ni wallahu alam. Tapi kalau ada sungguh tak ada arah lah raja. Mana? Kalau lain tak lewat gitu dia seorang je. Ada raja bukan ada 500 orang, seorang aja. Tewilah dia hak dia tu dah dia raja. Baik. Wa tanhasiru an-nuqud al-waraqiyah fi anwa'in thalatha. Yang keduanya kalau saya nak royak, itulah lebih kurangnya sejarah macam mana daripada kertas asalnya perjanjian untuk bayar yang kemudiannya menjadi wang kertas macam hari ini. Dia tak jadi wang kertas lalu. Awal-awalnya hanya jadi surat perjanjian untuk bayar bagi orang yang memang ada deposit di bank. Lama kelamaan mungkin orang tengok senang begini Kalau kita bawa pitih mah dalam kocek kita, kalau orang ropok hilang bodoh gitu. Bawa kertas, orang bank ropok tak lewat apa, kertas saja. Dan orang bertanya, dia wak guana boleh kertas ni? Wak guana boleh kertas ni? Dia kata, sipang giam-giam banyak di bank. Bank lah kertas ni kita. Ke awalnya begitu. Maka akhirnya mungkin mendini dibawa pada orang politik, oleh pakai kertas pula, senang pakai kertas. Kita pula jom keluar kertas tu. Dengan sebanyak mana orang panggil hasil-hasil masuk negara yang ada dengan kita, yang kita kira dia bernilai, orang luar pun kira dia bernilai, emas dan perak. Melalui berapa nilai yang ada ni, kita buat tubik kertas, ke rakyat kita. Ini kerajaan keluar wang kertas. Namun begitu, sebelum daripada jadi wang kertas yang macam mana yang ada hari ni juga, duit kertas ini
kita boleh bagi kepada 3 jenis. Sabitatun wa wathiqatun wa ilzamiyatun. Pertama dipanggil sebagai kertas yang berupa mata wang yang sabit. Apa makna dia? Al-nuqudul waraqiyatu sabitatu, wang kertas yang dipanggil wang kertas yang sabit, yang tetap, merupakan sukukun tumathilu kamiyatan min az-zahabi aw al-fiddah muwadda'atan bi masrafin mu'ayyanin fi surati nuqudin aw saba'ikin tu'adilu qimataha al-ma'daniyah qimata hadhihi as-suquq allati tusrafu 'inda at-talabi wa yumkinu al-qawl bi anna hadhihi an-nuqud ma'daniyah ta'khudhu madhhar suquq waraqiyah ليسهل حملها ونقلها ولا تتعرض للتحات والتآكل. Baik. Pertama hak dia nak ayat pertama ni macam hak saya ayat sana. Iaitu sukuk. Sukuk ialah kita panggil sijil yang dikeluarkan oleh bank. Yang sijil ini menggambarkan berapa banyak emas dan perak yang dimiliki oleh orang itu yang disimpan dalam bank yang tertentu. Satu orang pergi kat bank, ni zaman dulu ni, bukan ni, mungkin zaman ni pun mungkin ada juga boleh jadi. Dia pergi di bank, kemudian dia pun simpan emas dia, perak dia di bank. Dia kata bank waktu bik sukuk, waktu bik CJ yang menunjukkan banyak mana emas perak aku yang ada denganmu, ubus sini. Bank pun keluar kertas. 1 juta ke, 2 juta ke, 4,000 ke, 5,000 ke, tak kira dah ada kertas dia dengan dia. Kemudian apa nama ni, sama ada emas dan perak yang disimpan dalam bank itu dalam bentuk wang dinar, wang dirham, atau berbentuk jongkong emas, jongkong perak, tak kira, itu terpulang pada bank, dia simpan situ. Kemudian nilainya sama dengan yang tertulis pada sukuk ini. Sama yang tertulis sukuk ini. Yang mana dia boleh saja menggunakan sukuk ini pada bila-bila masa dia kehendaki. Dengan maksud dia simpan di bank, dia pun bawa kertas sukuk ni. Dia nak pergi jual ke, nak berniaga ke, nak masuk projek ke, kata awak ada PT. Ni. Tunjuk. Oh, nampak. Bank rakyat dia, bank beri kertas ke dia. Nak beli barang ke nak beli apa, beri kertas ni. Cuma pindah milik je. Masa saya pergi ke Jakarta bulan yang lalu, saya ni seorang yang pergi ke muzium, berani sungguh. Dan tak ramai orang pergi ke muzium. Saya tak tahu apa. Kadang sebut muzium tu dia nguak dah. Muzium tak ada kerja. Muzium. Saya pergi muzium. Antara muzium saya pergi lah Muzium Bank Negara Indonesia. Dan antara benda yang saya boleh ingat ialah ketika mana bila kita nak balik tu, kita panggil teksi mari, apa ni, bukan teksi dia panggil, setelah grab car ni, grab car. Kita pun telefon dia. Bila dia dekat nak mari, dia tak jumpa kita, dia pun telefon kita. Awak dari mana nak mari ambil ni? Saya berkata ada BNI. Dia tak tahu melata apa BNI. Depan kita tu BNI dah. Rupanya Indonesia sebut BNI. Oh, sakit jiwa. I sebut E. Kita BNI. BNI ni mana Pak BNI? Ada orang negara BNI. Bank saya kata. Bank negara. Oh, BNI. Oh. Kok mari celah mana tahu. Wallahualam. Dan saya masuk di bank itu, tengok sejarah-sejarah mata wang Indonesia daripada awal sampai akhir. Dan di antaranya jumpa dengan benda hak diriwayat ni, sukuk al-nuqud al-waraqiyah al-thabitah. CJ yang dikeluarkan oleh bank pada orang kaya-kaya dulu berdasarkan daripada sebanyak mana piti mah dia yang ada. Baik. Dan tujuan dibuat sukuk ini, CJ ini, dia sahala hamlaha wa naqlaha, untuk memudahkan tuannya membawanya dan memindahnya ke sana kemari. Wala tata'arradu lit-tahati wat-ta'akuli, dan dengan cara itu mah dan perak dia tidak akan terdedah kepada hilang dan terdedah kepada terhakis.
Jadi auh. Dah si bank simpan comel tepak. Dan kalau tuan pergi di bank di Indonesia saya pergi tu, bukan sekadar dipamerkan jenis-jenis wang mata wang, bahkan dipamerkan jenis peti-peti besi. Bapak peti besi. Hak lama-lama dulu. Soni sipang. Dan memang sipang menatang apa pun dalam tu, pada adatnya ialah memang dia panggil apa ni, comel dia. Kemah. Tebal-tebal gini besi dia. Pitu. 3-4 orang tolak orang boleh. Itu. Baik. Yang kedua, mata wang kertas yang kedua, wang kertas ada an-nuqudul wathiqah. Itu wang kertas yang berbentuk satu perjanjian. Yang kita boleh panggil juga hari ini ialah cek. Hiya sukukun tahmilu ta'ahudan minal muwaqqi'i alaih. Ia merupakan sijil kertas yang membawa janji daripada orang yang menandatangan di atasnya. An yadfa'a li hamilha 'inda talabi mablaghan muayyanan. Pada tanda tangan itu, pada kertas ada tanda tangan daripada orang yang akan berjanji akan membayar pada orang yang membawa kertas ini tatkala dia menuntut bayaran yang tertulis jumlah yang tertentu. Mungkin juga dianya cek ataupun cuma cek hari ini tuang saing. Hari ini pada masa itu dah ada satu kertas macam sijil premium hari ini. Cuma hari itu ditandatangani oleh bank. Awal-awal bank tanda tangan dah, bank tulis dah nilai. Dan benda ni boleh diberi pada sesiapa pun oleh orang yang membawanya. Cuma tulis nama je. Tulis nama, awi kawak. Tulis nama, ulawak. Wa min hadha an-naw' termasuk dalam jenis ini awraq an-naqdi al-masrafiyah al-bankanut allati tasduruha bunuk al-isdar bi'izni min al-hukumah. Dan di antara jenis wang kertas seperti ini ialah wang kertas yang dikeluarkan oleh bank-bank dengan keizinan kerajaan. Walaha rasidun ma'daniyun tuhtafazu bihi al-bunuk. Dan bagi kertas ini sebenarnya telah ada deposit logam milik tuannya yang disimpan oleh pihak bank dan yang dihadkan oleh kerajaan, kemudian diberi pada tertentu juga. Ada ke tak ada ni, wallahu alam. Baik. Dia tak mau cerita benda, nak cerita yang ketiga. An-nuqud al-waraqiyatu al-ilzamiyah. Wang kertas mandatori. Ini dipanggil hari ni duit kertas kita ni wang kertas mandatori. Maknanya wang kertas yang mahu tak mahu mesti diterima oleh orang dalam sebuah negara itu. Bahasa ini adalah wang. Ini adalah alat untuk mendapatkan barang. Ini adalah alat untuk bayar hutang. Yang kerajaan dengan menggunakan undang-undangnya mengilzam, memandatorikan rakyat supaya menerima benda ini. No ataupun tak mau. Ini yang kita nak bincang hari ini. Baik. Nuqudun waraqiyatun hukumiyah. Dia merupakan mata wang yang dikeluarkan oleh kerajaan. Tasduruha al-hukumat fi awqat ghairu adiyah. Yang kerajaan mengeluarkan wang ini pada waktu-waktu yang bukan pada waktu-waktu yang biasa. Mana kerajaan waktu beg kertas ini, wang kertas ni berdasarkan pada kerajaan. Bank negara kata kita kena keluar sikit lagi, kerajaan pun waktu beg. Dia tidak ada memerlukan sebab-sebab yang tertentu, tuntutan tidak. Kerajaan waktu beg je, waktu beg. Baik. Wa taj'aluha nuqudan ra'isiyatan. Dan dengan pengeluaran itu kerajaan menjadikannya dia mata wang utama bagi negaranya. Walakinnaha la tustabdalu bil ma'danin nafis wa la yuqabiluha rasidun ma'dani. Dan wang kertas ni dikeluarkan dan diperoleh oleh rakyat dengan tidak ada sebarang apa orang panggil deposit awal emas dalam bank. Bahkan kita pegang aja benda tu. Pegang pitih tu. Cuma kerajaan lah yang adanya rizak emas. Rizak emas. Ada negara menggunakan rizak minyak. Ada negara menggunakan rizak emas. Terpulang pada negara-negara itu kerana benda-benda ini bernilai tinggi di peringkat luar. Baik. Ini wang yang kita nak bincang hari ini. Sikit lagi ya. Wa qad ittaba'at mu'azzamu ad-duwali ba'da al-harb al-'alamiyyah al-ula. Wang kertas yang seperti ini
yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan telah dituruti penggunaan oleh sebahagian besar negara-negara selepas Perang Dunia yang pertama. Makna piti mah yang ada ni baru berdoa lalu. Baru berdoa. Yang orang duk pakai hari ni lepas Perang Dunia. Perang Dunia kali pertama ialah awal 1900 ini, awal-awal ni berlaku Perang Dunia kali pertama. Yang melibatkan kuasa berikat, yang melibatkan kuasa bersekutu, yang melibatkan Jerman, melibatkan Uthmaniyah, melibatkan Britain dan lain-lain. Ini kuasa Perang Dunia pertama. Perang Dunia yang kedua melibatkan Jerman yang menentang kuasa-kuasa bersekutu, iaitu Rusia, Britain, Amerika dan lain-lain. Perang Dunia kali kedua ni perang dengan Nazi, perang dengan Adolf Hitler yang melibatkan sebahagian besar, dan ada proksi-proksinya. Nazi pada proksi dia, apa nama ni, Mao Zedong lah, apa nama Jepun lah, ada apa nama ni, Mussolini, ada proksi-proksi dia, dan belah sini pun ada proksi-proksi dia. Akhir perang tu berlaku merebak seluruh dunia. Ketika tu tak ada bom nuklear. Kalau ni kalau Perang Dunia, tahulah nasib. Bom aku bom, akhir jadi bubur kacang belaka semua sekali. Lepas berlaku Perang Dunia pertama, sebagian besar negara-negara ini mulai menggunakan wang kertas ini. Dan wang kertas ini yang Al-Qardawi raya, wa hadhihi an-nuqud al-ilzamiyah tastamiddu qimataha min iradati al-mashra' la min dhatiha. Wang kertas ini nilainya ditentukan oleh kerajaan bukan dengan nilai zat kertas tu. Kertas tu sendiri kalau nilai mengkali tak apa sen. Duit kertas 100 sekeping. Mengkali nilai dia mengkali 4 riyal je, 5 riyal je nilai. Tapi boleh buat beli dengan benda 100. Ditentukan oleh kerajaan. Ditentukan oleh imbangan rizab negara untuk penggunaan bersama-sama dengan negara-negara yang lain. Jika sekiranya penentuan wang itu tidak jelas, maka dia tak diiktiraf. Sebab tak ada duit macam rupiah. Boleh guna setakat Indonesia je. Kita nak ambil rupiah, nak guna negeri lain, orang tak guna. Malaysia, ada lagi orang terima. Thailand terima. Guna duit Malaysia beli pun ada orang Thailand terima. Guna itu pun ni dah teruk dah. Orang tak percaya mana. Dia kedok tak tahu. Tak macam Indonesia juga. Dan ada wang negara yang terlampau mahal juga tak diguna di pasaran luar. Contohnya macam Kuwait. Saya pernah pergi Kuwait dulu. Pergi pasar raya dia. Semua barang nombor kecil lah ke. Tiwi 120 riyal, 120 dinar. Kata murah barang-barang sini. Jam mahal-mahal 50 je, 50 70 100. Apa ni, mesin basuh tak sampai 100. Kata murah macam wis saja. Rupanya 1 dinar dia samaan dengan 12 ringgit duit kita. Mana ratus juga. 1 jam tu, kawan saya tengok jam tu 20 dinar ke 3-40 dinar. Nak beli kepek terus. Tukar 12 dinar, tukar duit 12 dinar, duit tukar duit dolar dulu, duit dolar. Kemudian kita tengok bila convert tu rupanya 12 ringgit. Duit dia juga orang tak kadang mahal berdoa lalu. Mahal berdoa lalu. هذا التمهيد لا بد منه لمعرفة طبيعة هذه النقود الورقية ووظيفتها قبل أن نعرف الحكم الشرعي في زكاتها فهل لها حكم تخالف به النقود المعدنية وما هو. Kalau dia kata benda yang saya bentang ni walaupun agak macam benda sejarah, benda yang sejarah yang panjang, mau tidak mahu kita perlu juga melihat pembentangannya walaupun secara ringkas. Supaya kita mengetahui apakah tabiat mata wang kertas ini dan apakah fungsinya. Sebelum kita mengetahui apakah hukum syarak di sebalik wang kertas ini, kena zakat ke tak kena zakat. Walaupun kat awal kita dah bincang memang kena zakat, tapi dia bawa pembentangan ini kerana nantinya di keroyak kita ada ulama yang mengatakan wang kertas ni tak kena zakat. Sebab apa?
Sebab dia merupakan kertas yang diletak harganya oleh manusia. Dia tak ada nilai. Tak ada nilai. Macam mata cicing. Mata cicing. Set mata cicing ni dia berhari. Razannya berapa? 40,000. Kita kalau RM15 kita tak beli. Dia 40,000 dia beli. Dia setuju bawa dia. Puak-puak mata ni 40,000, 20,000. Tiada cara kira karak dia tak apa semua sekali. Dia setuju bawa dia. Ada harga dia. Tapi hakikat yang sebenarnya, orang bubuh harga dia. Orang bubuh harga dia. Itu kertas. Tapi kalau emas, ini memang logam. Seluruh dunia iktiraf. Tapi kalau kertas, dia tak membawa nilai apa-apa pun. Kata setengah ulama. Maka, ada ulama kata tak kena zakat. Kalau mau ada wang kertas, 1,000 juta pun tak kena zakat. Kerana melihat kepada sejarahnya secara luaran semata-mata. Dan bukan fungsi yang sebenarnya. Baik. InsyaAllah para hadirin tajuk akan datang. Yang saya rasa agak lebih jelas perbincangannya daripada yang ini. Ini agak rumit sebab saya sendiri bila saya nak bentang ni sepatutnya saya buat mutalaah yang lebih banyak. Saya boleh kongsi dengan tuan. Tapi tak ada masa. Saya baca lebih kurang begitu saja sekadar untuk melengkapkan apa yang ditulis. Dan bila saya rojok tadi kepada terjemahan fiqhuz zakah dalam bahasa orang putih tadi, memang dia skip terus bab ni. Kerana dia agak merumitkan pembaca dan memerlukan kepada mutalaah yang banyak daripada orang yang nak menghurai. Jadi kita tak ada nak mutalaah, nak ulang kaji, maka tak ada nak royak habis. Kalau saya dang sejang tak apa, tak dang ini tak dang. Dalam 10 minit, 15 minit je. Dang sejang, sedap lalu kita goreng. Tapi tak dang. Biasa begitu. Tapi nak ceritanya, inilah asalnya penggunaan wang kertas yang dulunya merupakan sekadar surat yang dikeluarkan oleh bank yang lama kelamaan akhirnya digunakan secara meluas dan dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Baik. Dan insya-Allah Al-Qaradawi akan membawa aqwalul ulama, kata-kata ulama mazhab berkenaan dengan wang kertas ini. Wallahu alam. Dan satu lagi saya nak sebut iaitu kita semua sekali tahu bahawasanya apa yang berlaku pada umat Islam di Rohingya. Sebab tu kita buat kutipan. Dan kita di negeri Terengganu ni sendiri pun kita bercadang nak hantar beratus ribu. Dan setakat ni ada ratus ribu dah kita nak hantar. Maka oleh kerana itu kita berharap insya-Allah dalam kuliah saya seminggu 2 minggu ni kita ambil kalau tak semua sebahagiannya tu terpulang pada jangkauan surau lah. Untuk beri pada orang Islam di Rohingya yang sedang dizalimi sekarang ini. Mudah-mudahan walaupun beri dah, dia kata we dah. Dia kata dah makan dah kan. Bukan dah ni banyak. Makan dah, berok dah, kecing dah. Tak nak we dah. Tak berok dah. Kali-kali berok. Tak makan dah tubik dah. Tak we dah kan. Jadi beri 3-4 kali pun tak apa. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.